Ramadan tiba. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala, amma ba'du. Rabbana zidna ilma wa illana min amrina rasyada. Sidang penonton dimuliakan Allah, ahlan wa sahlan, ya marhaban, ya marhaban, ya marhaban. Mudah-mudahan Ramadan terbaik untuk kita, ayah bunda kita, anak bunda kita, bahkan kawan-kawan kita, negara kita, dan umat Islam semuanya. Ini Ramadan kita dirahmati. Tuan-puan dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat suratul Baqarah 183 yang dengan izin kita membacakannya semula dan berulang kali dalam bulan Ramadan ini, kerana inilah asas yang meneguhkan iman kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya difardukan kepada kamu puasa seperti yang telah dilalui oleh umat yang terdahulu. Mudah-mudahan kita bertakwa kepada Allah. Jadi apa yang saya nak sampaikan di sini, dengan izin tuan-puan, walaupun kita dah ini dah hari yang keempat kita berpuasa tuan-puan, tapi apakah tujuan dan matlamat kita berpuasa? Manusia kadang-kadang dia terpecah pada tiga bahagian. Pertama, manusia yang mamai, yang keliru, dia tak tahu ke mana dia nak pergi, arah tujuan hidupnya. Maka orang ini dia tidak akan dapat kelebihan Ramadan, kerana hidupnya seperti laksana angin dan lelalang. Yang kedua ialah orang yang menjadi pak turut. Dia turut kawan dia turut masyarakat, kena adat. Maka ada orang beramal dia ikut, bila berlalu Ramadan dia pun pergi, kerana dia beramal menjadi sebagai orang yang pak turut. Tapi yang kita nak ialah orang yang beramal kerana daripada pemahamannya, kerana ilmunya, kerana kesadarannya. Dan inilah orang yang insya-Allah akan mendapat kelebihan daripada Ramadan. Jadi apa tujuan Ramadan? Itu adalah untuk menjadikan kita manusia yang terhebat, luar biasa, iaitu la'allakum tattaqun. Bukan takwa yang biasa-biasa, tetapi ketakwaan yang benar-benar bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqatih, iaitu orang yang benar-benar bertakwa. Maka apakah misi dan visi Ramadan ini untuk menjadikan kita orang bertakwa? Ya, apa dia bertakwa? Bertakwa ini, mari kita mengambil ta'rifan yang paling mudah yang disampaikan oleh Ali karamallahu wajah, iaitu al-khawfu bil jalil, takutkan Allah. Maka ketakutan kepada Allah ini merupakan kekuatan yang membesarkan, yang menjana kehebatan seorang mukmin. Daripada khauf ini dia akan timbul haibah, dia akan timbul hayah, bahkan dia timbul yakin ke taslim khudu' dan mahabbah ila kepada Allah Subhanahu wa taala secara hakiki. Jadi selagi kita tidak ada khauf, kita tidak akan merasai kebesaran Allah. Jadi makna takwa itu di waktu seseorang mukmin merasa ketakwaan itu. Yang kedua, al-amalu bitanzil, dia beramal dengan ayatul Quran, beramal dengan arahan dan perintah Al-Quran. Al-amalu bitanzil ay bil Quran. Dia beramal dengan Al-Quran dengan sebenar-benar beramal. Dan inilah tempat yang kita nak memeriksa apakah sebahagian lagi yang belum kita sempurna. Apa yang telah kita amalkan nak ditambah baikkan. Daripada 604 muka surat itu, daripada 6,236 ayat itu, yang punya 77,000 patah perkataan itu, punya 1.2 juta daripada huruf itu yang lebih kurang. Itu kesemuanya perintah-perintah Allah yang perlu kita rincikan. Yang ini sunat, yang ini harus, yang ini makruh, yang ini halal. Dan kita nak beramal menjadikan hidup inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya kehidupan yang benar dan hakiki itu ialah kehidupan Islam. Dan serta orang yang meletakkan diri Islamnya, iaitu ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffah. Jadikanlah hidup kamu semua sekali kamu berada di dalam Islam itu. Maka inilah sebenarnya takwa. Yang ketiga ialah kita al-ridha'u bil qalil. Kita meredai dengan qanaah dari harta yang sedikit. Bukan makna sedikit itu maknanya miskin, bukan. Tetapi maknanya ialah dari rezeki yang ditetapkan oleh Allah, kita selalu merasa bersyukur. Bahkan kita terus bekerja dengan kuat. Bukan makna malas ataupun tidak produktiviti. Bukan. Maksudnya ar-ridha'u bil qalil, maksudnya kita sentiasa reda dan kita mengambil yang halal, meninggalkan syubhat dari apa yang Allah telah
tentukan untuk kita, itulah yang kita terima dengan syukur. Yang keempatnya adalah al-isti'dad li yaumir rahil, bersiap siaga untuk menghadapi mati. Ya Allah, bila sebut mati ni tuan-puan, inilah kehidupan yang paling ditakuti kerana ia merupakan perjalanan hidup abadi. Di sinilah untung tuahnya seorang itu ditentukan pada garisan al-maut. Maka menyiapkan diri dengan ketakwaan ini merupakan suatu istilah yang bersepadu di antara hubungan kita dengan Allah, kesetiaan kita pada Al-Quran, kemudian kebergantungan kita kepada rezeki, dan ya Allah, persiapan untuk kita mati. Ini 4 perkara. Jadi Ramadan yang kita datang ini tujuan. Tetapi ayah bunda, sidang penonton dimuliakan Allah, untuk kita mendapat takwa, kita mesti mendapat maghfirah. Kita mesti mendapat rahmat. Kita mesti mendapat keampunan Allah. Kerana dosa-dosa itulah yang menyekat kita untuk berhubung kita dengan Allah. Dosa-dosa itulah yang menghalang daripada keampunan dan rahmat Allah. Maka manusia perlu mendapatkan keampunan dan maghfirah, menyucikan dosa kecil dan dosa besar. Dan inilah kerja dan urusan Ramadan, iaitu man sama ramadana wa qama imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sesiapa yang berpuasa Ramadan dan mendirikan malam, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya, yang dosa-dosanya, ya ini dosa-dosa kecil, adapun dosa besar mestilah kita bertaubat kepada Allah. Tuan-puan dia muliati Allah, untuk kita mendapat maghfirah, kita mesti mendapat amalan, kita mesti membuat amalan soleh. Kerana amalan soleh inilah yang menyunting rahmat Allah dan yang menyunting maghfirah Allah. Jadi kita kena beramal soleh. Apa dia amal soleh? Amal soleh ini amalan yang yataqarrabu ilallah, sesuatu amalan kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah. Maka Allah telah mengkhususkan dalam bulan Ramadan ini sebagai keutamaan. Jangan kita mengambil yang lain daripada keutamaan yang telah diutamakan oleh Allah. Tarawihnya, ya itulah bacaan Al-Qurannya, bersedekahnya tuan-tuan, bertahajudnya tuan-puan, dan juga kalau orang yang mampu mengerjakan umrah. Jadi bahkan segala kebaikan dia lakukan, baik mencuci atau membuang kesakitan di tepi jalan, memberi salam, menyambungkan silaturahim. Ini semua kebaikan-kebaikan yang membawa kepada maghfirah dan rahmat Allah. Tetapi untuk mendapat ini, kita mesti lebih awal mendapat apakah dia itu hidayat. Kerana untuk buat baik, dia kena ada hidayat dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hidayat ini merupakan peta hidup. Macam mana kita dapat peta hidup, cahaya daripada panduan ilahi yang akan menerangi hati kita? Maka dia perlu mendapatkannya daripada Al-Quran atau wahyu daripada hadis Nabi SAW. Justru itulah Allah SWT menegaskan keutamaan dalam bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Iaitu bulan Ramadan Allah turunkan kepada kita Al-Quran sebagai hudan linnas, sebagai memberi hidayat dan petunjuk kepada manusia. Inilah peranan yang utama dari Al-Quran, itu adalah memberi peta hidup. Manusia tak mungkin sampai kepada destinasi kecuali dia menemui jalannya. Dan jalan itu tuan-puan sama ada secara hissiyah ataupun maknawiyah. Kalau orang buta pun berjalan dalam kegelapan buta itu, dia masih mempunyai mata hati untuk dia melihat daripada pandangan dalaman dia, untuk dia meraba-raba untuk sampai kepada tempat itu. Bagaimana kita dalam kegelapan malam, kalau kita berjalan tanpa ada cahaya itu, tentunya kita akan terkuntang-kanting, jatuh bangun, kita akan tersungkur untuk menyampai destinasi. Maka Allah menurunkan kepada kita bayyinatin minal huda. Apakah bayyinat? Itu petunjuk daripada Rasulullah. Kerana itu Rasulullah itu merupakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu adalah qudwah hasanah bagi mereka yang bercita-cita untuk menemui Allah dan menjadikan akhirat itu adalah hari pembalasannya, hari kehidupan yang sebenarnya. Lalu dia beramal di dunia ini sebagai tempat dia bercucuk tanam dan dia akan menuai hasilnya pada hari akhirat. Dan inilah yang dikatakan Ramadan, iaitulah seorang yang nak mendapatkan misi dan menyempurnakan dia, seorang mukmin yang terbaik,
di sisi Allah itulah muttaqin, orang yang bertakwa. Sebelum dia bertakwa, dia mesti mendapat maghfirah dan rahmat dari Allah. Dan nak dapat rahmat daripada Allah, dia sebelumnya mesti mendapat beramal saleh. Dan amalan-amalan saleh ini dia tidak datang pipih melayang bulat datang bergolek, kecuali kena usahakan dengan mujahadah, dengan amalan yang menukut syariatnya, yang menurut peraturan dan menurut apa yang telah disyariatkan. Kemudian untuk mendapatkan amalan sahih, dia kena ada taufik daripada Allah. Dan taufik ini tentunya dengan ilmu. Kemudian dia mesti mendapatkannya daripada Al-Quran dan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu banyaklah baca Al-Quran, banyaklah menghayati Al-Quran, banyaklah dia beramal dengan Al-Quran. Pada waktu dia mengikuti step demi step itu, insya-Allah dia akan mencapai daripada Ramadan. Maksud daripada Ramadan ini menjadikan kita manusia yang hebat di sisi Allah, iaitulah muttaqin, bergaduan sebagai orang yang bertakwa. Jadi saya nak menasihati diri saya, tuan-puan, anak-anak saya dan kita semua, supaya kita membetulkan dulu, memahami dulu tujuan Ramadan. Misinya adalah untuk menjadikan kita orang yang bertakwa. Saya ulang balik, untuk menjadi orang bertakwa, sebelumnya kita mesti mendapat maghfirah. Dan sebelum kita mendapat maghfirah, kita mesti beramal soleh. Kerana tidak mungkin keampunan itu diberikan kepada orang yang beramal jahat, orang yang tidak beramal soleh. Dan untuk beramal soleh, dia memerlukan hidayat, peta dan petunjuk. Maka petunjuk itu dia mendapatkan daripada Al-Quran. Dan inilah keseluruhan kurikulum daripada Ramadan yang Allah mentarbiah kita selama sebulan. Sekadar itu yang mampu saya berikan, dan saya amat rasa terharu di atas penghormatan dan sidang penonton dimuliakan Allah. Yang baik saya kembalikan dari Allah, yang lemah dari kelemahan saya. Saya beristighfar kepada Allah. Aku liqauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.